Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan bab 2.3.1 Faktor Dalaman. Nama saya Muhammad Naim bin Nasikan, kelas 4 Ibnu Battuta. Analisis faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan. Yang pertama, faktor-faktor dalaman. Gaya pengurusan, sumber manusia, pemasaran, pengeluaran, kewangan, teknologi maklumat dan penyelidikan pembangunan. Terangkan gaya pengurusan. Yang pertama, gaya pengurusan. Gaya pengurusan bermaksud cara mengurus perniagaan untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Ianya penting bagi membentuk persekitaran kondusif dan produktif. Mari kita lihat contoh-contoh gaya pengurusan. Yang pertama, gaya pengurusan laissez-faire. Majikan memberi kebebasan kepada pekerja. Ianya menyebabkan wujud masalah disiplin, pekerja sukar dikawal. Okey, gaya pengurusan yang kedua ialah gaya pengurusan sokongan. Majikan mempunyai hubungan baik dengan pekerja. Ia akan menyebabkan majikan gagal mempengaruhi pekerja. Gaya pengurusan yang ketiga pula, gaya pengurusan sederhana. Majikan bijak menjaga hubungan dengan pekerja. Ianya akan menyebabkan majikan berjaya memberi motivasi kepada pekerja. Gaya pengurusan yang keempat, gaya pengurusan autokratik. Majikan bersikap tegas dengan pekerja dan ianya akan menyebabkan wujud ketidakpuasan di kalangan pekerja. Kebiasaannya, gaya pengurusan digunakan untuk pekerja yang bermasalah disiplin ataupun pekerja yang berkurang motivasi. Okey, kita sambung gaya pengurusan yang kelima, iaitu gaya pengurusan demokratik. Majikan mengamalkan toleransi dengan pekerja dan ia akan menyebabkan majikan berjaya dalam mempengaruhi pekerja. Terangkan sumber manusia dalam organisasi. Sumber manusia yang bermaksud sekumpulan kaki tangan ataupun pekerja yang menyumbangkan tenaga dalam sesebuah organisasi. Biasanya diuruskan dengan baik, dapat meningkatkan produktiviti perniagaan. Sumber manusia terbahagi kepada dua. Yang pertama, sumber manusia dalaman. Ianya bermaksud pengambilan pekerja sedang bekerja dalam organisasi perniagaan. Yang kedua, sumber manusia luaran. Pengambilan pekerja dari luar organisasi perniagaan. Mari kita lihat kelebihan sumber manusia dalaman. Yang pertama, pekerja lebih bermotivasi dan mudah mendapat peluang naik pangkat. Yang kedua, tidak perlu program induksi kerana pekerja sudah tahu budaya organisasi. Yang ketiga, majikan tahu maklumat dan prestasi pekerja. Kekurangan sumber manusia dalaman. Yang pertama, pekerja tiada idea baru untuk meningkatkan prestasi. Yang kedua, kekosongan jawatan berlaku jika pekerja naik pangkat ataupun berhenti. Dan yang ketiga, pekerja lama dalam organisasi mempunyai pemikiran stereotip. Kelebihan sumber manusia luaran. Yang pertama, pekerja baharu membawa idea baharu yang berguna. Yang kedua, pekerja baharu mempunyai kemahiran baharu dan yang terkini. Yang ketiga, pekerja baharu mempunyai semangat untuk menjalankan tugas. Mari kita lihat kekurangan sumber manusia luaran. Yang pertama, pekerja baharu memerlukan program induksi. Ianya akan meningkatkan kos. Yang kedua, kos meningkat untuk menarik sumber manusia dari luar. Kos ini meningkat dalam mewujudkan iklan untuk mengambil pekerja dari luar. Okey, yang ketiga, pekerja baharu memerlukan masa untuk memahami budaya organisasi.
Terangkan pemasaran, pengeluaran dan kewangan dalam organisasi. Okey, mari kita lihat apa itu pemasaran. Yang pertama, aktiviti mencipta nilai, harga, promosi dan peredaran produk. Okey, dengan tujuan menggalakkan pertukaran nilai. Dan sudah pasti dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Yang terakhir, mempengaruhi permintaan terhadap barang dan perkhidmatan. Okey, yang kedua, pengeluaran. Apa itu pengeluaran? Contohnya ada dekat akhbar ni, syarikat Coca-Cola meningkatkan pengeluaran produk. Okey, pengeluaran merupakan proses menghasilkan barang dan perkhidmatan. Untuk memastikan keperluan dan kehendak pengguna. Seterusnya, proses menambah nilai ke atas input menjadi output yang bernilai tinggi. Dan kita lihat yang ketiga, iaitu kewangan. Kewangan bermaksud merujuk struktur kewangan sesebuah organisasi. Ianya bergantung kepada kaedah pengurusan, sumber pendapatan dan peluang pelaburan. Terangkan teknologi maklumat dan penyelidikan dan pembangunan dalam organisasi. Okey, yang pertama, teknologi maklumat. Apa itu teknologi maklumat? Teknologi maklumat ialah proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan teknologi. Teknologi maklumat iaitu TM memudahkan maklumat dan informasi disampaikan. Seterusnya, penyimpanan maklumat yang lebih teratur ataupun sistematik. Okey, yang kedua, penyelidikan dan pembangunan. Dan dalam singkatan R&D. Okey, merupakan kerja-kerja kreatif dan inovatif secara sistematik. Ianya bertujuan untuk menghasilkan produk yang boleh membawa manfaat kepada pengguna. Okey, yang ketiga, untuk meningkatkan kualiti produk.